Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan juga orang-orang yang terdahulu daripada kamu dengan berpuasa, supaya pasti kamu tu mendapat maqam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya kita direzekikan oleh Allah Ta'ala sampai juga kita pada 1 Ramadan. Walaupun walaupun anak bulan tu tak nampak semalam tapi tak ada hal lah, kita ikut hukum pemerintah lah. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman pemerintah, keputusan daripada pemerintah tu mengangkat segala khilaf-khilaf. Karena kalau kira adalah hadis Nabi SAW, sumu li ru'yati, puasa olehmu kerana melihat anak bulan. Jadi sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i ini memang kalau puasa tu kena ru'yah, nampak anak bulan tu. Tak boleh orang panggil imkanur ru'yah, kemungkinan boleh dilihat. Duk main kemungkinan boleh dilihat, duk main mungkin semua lah tu ni. Tapi tak ada hal lah, mazhab lain daripada mazhab Syafi'i pun ada yang boleh mengisbatkan dengan imkanur ru'yah. Maka masih lagi dalam mazhabil arba'ah, masih lagi dalam mazhab yang mu'tabar, iaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanbaliyah atau Hanabilah. Kalau di Brunei, bagus sungguh, dia tak usah kerana memang tak nampak anak bulan. Kita dalam mazhab Syafi'i memang kena ru'yah, tidak boleh imkan ru'yah. Jadi hari ininya dia menggenap, kerana Rasulullah suruh menggenap. Apabila kesamaran Rasulullah kata, maka cukup genap ke 30 Sya'ban. Jadi esok baru puasa. Kita kalau nak buat kerakin juga tak si puasa hari ni, masalahnya nanti nak raya sekali. Orang lain raya, kita duduk sore puasa rumah, bukan dia tu dah. Jadi senang-senangnya kita ikut pemerintah lah. Kenapa? Kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman atau keputusan daripada pemerintah tu mengangkat segala khilaf-khilaf, perselisihan pendapat yang berlaku di bawah-bawah ni. Jadi alhamdulillah lah para hadirin semua, bagi orang-orang yang mempunyai basirah, mata hati yang cerah. Basirah ni mata hati yang cerah. Kalau mata kepala dia panggil basar. Kalau mata hati dia panggil basirah. Itu beza tu basar dan basirah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afaman kana fid dunya a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta di dunia, itu afaman kana fid dunya, afaman kana fi hadhihi dunya a'ma, mana-mana orang yang di dunia ini a'ma, buta, fahuwa fil akhirati a'ma, akhirat juga buta, wa adallu sabila, sesat. Jadi kalau kita kata buta di dunia ni, buta mata kepala, maka buta pula mata kepala akhirat. Nyanyi orang buta. Dunia ni buta dah, baki akhirat buta pula. Dalam Quran tak sebut tu, afaman kana fi hadhihi dunya a'ma basirah ke basar, tak. Ulama lah yang mentafsirkan, afaman kana fi hadhihi dunya a'ma ay basirah. Mana-mana orang di dalam dunia ni dia buta, yakni buta apa? Buta mata hati. Walau mata kepala tu jelek. Mata kepala jelek, boleh tengok segala mereka ada tu ni. Tapi mata hati buta. Itu dia panggil buta basirah. A'ma yang pertama tu a'mal basirah, bukan a'mal basar. Basar boleh lihat lah, tengok itu tengok ini, nampak segala benda, tak akan sepek mata, cerah molek mata. Tapi mata hati buta. Tak nampak akhirat. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka akhirat nanti dia buta pula. Buta akhirat tu buta basar, a'mal basar.
Artinya mana-mana orang yang a'mal basirah di dunia, mana-mana orang yang buta mata hatinya di dunia, a'mal basar fil akhirah, maka buta mata kepalanya di hari akhirat. Jadi sebab tu orang buta mata kepala di dunia tak ada dosa sedih apa. Paling kurang pun kata okey je. Tapi banyak orang-orang yang buta mata kepala di dunia ni tu hari cerah mata hati. Bahkan alim ulama pun banyak. Kalau kita cek, kita baca manaqib biografi alim ulama kan. Buta mata kepala tapi mata hati cerah. So umpama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini buta sejak kecil. Tapi berapa karangnya, berapa kitab dia mengarang. Alim dia, hafal hadis, hafal Quran. Kita tak buta ni pun baca Quran pun ukak-ukak. Wala bowling. Kanak bodoh. Tengok. Orang yang buta mata kepala pula bukan hafizul Quran, hafal Quran, alim, cerah mata hati. Ada itu. Jadi bagi orang yang buta, orang yang cerah mata hatinya, cerah basirahnya, maka sejak daripada rojak lagi duk berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillahnya siapa sungguh. Bagi orang panggil ada basirah tadi, suka ni, happy ni, alhamdulillah ya Allah, siapa dah aku Ramadan ya Allah. Tu nak rebut peluang. Kerana bagai-bagai janji Allah Taala janji dalam bulan Ramadan ni kan. Hingga Nabi kata, lau ya'lamul ibadu au lau ya'lamun nasu, kalau mengetahuilah oleh manusia ma fi Ramadana, akan apa kelebihan yang Allah Taala kurnia dalam bulan Ramadan ni. Banyak Allah Taala kurnia dalam bulan Ramadan ni. Amalan sunat, pahala wajib. Hak wajib satu berganda-ganda, berapa puluh kali wajib. Itu ni. Adanya malam qadar. Macam-macam benda tu berjanji banyak. Kelebihan dalam bulan Ramadan. Kalau nasia ni tahu kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamannat ummati an takuna sanatu kulluha Ramadana. Pastilah manusia ni bercita-cita, berkeinginan nak supaya sepanjang tahun ni tak ada bulan lain selain daripada Ramadan. Semua Ramadan. Bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan, bulan 4 Ramadan, sampai habis nak Ramadan. 12 bulan dalam setahun tu biar Ramadan belaka. Kalau manusia tu tahu. Artinya kalau manusia tu punya mata hati, basirah tadi. Tapi kalau hak tak ada basirah, tak ada mata hati, masuk Ramadan ni moyok. Tak boleh makan dah tengah hari ni. Sedih, moyok, tak boleh kena tak obeng tengah hari ni. Letih, malah. Takut bahkan. Nak puasa esok. Adulah. Ramadan habis nanti lopak dia. Padahalnya Allah Ta'ala tukang yang buat manusia ni maha mengetahui apa hak sepatut layak dengan kita manusia, dengan qadar kita manusia ni. Kerana itulah Allah Ta'ala jadikan pada bulan Ramadan ni ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Ta'ala menjadi pada siang harinya bulan Ramadan itu berpuasa fardu wajib. Bukan hanya untuk syariat Nabi Muhammad. Puasa ni bukan untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi ayat hamba baca tadi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana telah difardukan juga puasa ni kepada umat-umat sebelum kamu. Artinya seluruh manusia sejak zaman Nabi tu ada sampai lahir telala ni semuanya diwajibkan oleh Allah berpuasa. Kenapa pentingnya puasa? Setengah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Sumu tasihhu." Puasa olehmu nescaya kamu sihat. Faham daripada hadis tu artinya banyak makan tu membawa kepada tidak sihat. Sebab tu kita di Malaysia ni bukan ramai mati sebab tak ada cukup makan, tapi ramai mati sebab lapar banyak sangat makan.
Darah tinggi, kecil mani. Bukan mati ke bulu dah. Mati sebab kenyang sangat. Perut pucik berdoa. Banyak nyakit menyakar. Itu. Jadi dari segi jasmaninya puasa tu sendiri sebab bagi mendatangkan sihat. Kenapa? Karena dia menstokkan, orang panggil usus-usus perut kita ni daripada bekerja tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika. Jadi senyap saja. Jadi liang-liang darah kita tu jadi sepit. Sepit jadi. Inilah orang panggil mempersempitkan lorong highway, jalan raya bagi syaitan. Dia duk cakap dengan Cik Fadil, dia kata kerja raya ni buat jalan tu lah. Dia dah tubuh kita ni ada jalan ke? Ada jalan raya. Nabi kata inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dammihi. Sesungguhnya syaitan ni dia berjalan dalam tubuh anak Adam melalui liang-liang darah. Nak pergi ke mana syaitan ni dalam tubuh anak Adam? Duk berjalan melalui liang darah. Nak pergi ke qalbu kita, hati kita, jantung kita. Hingga dalam hadis lain Nabi kata, laula anna syayatina la yahumuna ala qulubi bani Adam la yanzuru ila malakutis samawat. Kalaulah tidak kerana syaitan ni duduk mengerumuni dalam jantung hati anak Adam, pasti anak Adam ni nampak alam malakut sebelah atas. Mana alam malakut sebelah atas, nampak syurga, bidadari, pahala, nikmat-nikmat syurga. Itu. Kalau nampak lagu tu tak ada dah. Malah baca Quran, tarawih pula apa tak ada dah. Lebih pada 20 tak ada angka, semaya juga, baca juga, zikir juga, bidadari bah. Nampak surga ni. Tapi kerana ternampak, tak nampaknya kerana syaitan tu duduk kerumung dalam hati kita. Lagu mana syaitan boleh kerumung tu? Dia masuk melalui lia-lia darah. Maka kerana tu Nabi kata fadayyiku majariyahu bil ju'i. Maka persempit olehmu liang darah kamu tu dengan banyak berlapar. Artinya kalau kita berlapar ni, liang darah tu ibarat bagi syaitan seperti highway tanpa tu. Nanti ni tu rapat ji. Kalau kita makan banyak tu highway yang besar. Mana kerja raya tu duk buat jalan tak besar itu ni. Tu sedap orang panggil syaitan tu masuk masuk pakai dalam hati manusia. Itu. Tapi bila kita lapar, dia jadi sepi. Syaitan pun serabut lah. Banyak orang belok. Banyak orang belok ni PKP gini, banyak orang belok serabut lah. Mana itu ni? Orang belok pula. Yang buat juga boleh puasa orang belok boleh tu ni. Panas garing gini, siap ke boleh. Kan tu ni. Syaitan gitu. Bila kita berlapar ni, liar darah kita, saluran darah kita tu jadi sepik, seolah-olahnya banyak orang belok. Serabut perut syaitan. Ni tu. Maka sebab tu bulan Ramadan siang hari ni kita jadi gagah. Gagah nak baca Quran, gagah. Bahkan kalau tarawih siang hari ni tak ada balas dah 8 ke 20. Kenapa gagah? Tapi masalah sebab tarawih malas. Nanti ni. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamal lailihi tatawuan. Dan Allah Ta'ala menjadikan bangun semaya pada malamnya itu sebagai hukumnya tatawwu', itu sunat. Dah malas tu kat buka puasa dengan tiga pinggan nasi. Letih dah lah. Tu jadi luah pula. Itu. Jadi hikmat berpuasa ni supaya kita berlapar. Itu sebenarnya. Sebab apa? Kerana nafsu kita tu hanya boleh tunduk dengan sebab lapar. Dalam tubuh kita, perhatian semua, dalam tubuh kita ni ada dua makhluk sah Allah Ta'ala buat. Pertamanya akal, yang keduanya ialah nafsu. Sebab itulah Tuhan ni maha tahu. Apa berpatut yang padan dengan kita manusia. Kerana apa? Kena tukar buat kita. Dia tahu dalam tubuh kita ni ada berapa. Akal ketika mana Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala suruh malaikat panggil akal mengadap. Aqbil fa'aqbil. Mudah. Panggil mengadap lalu. Kemudian bila ditanya man anta wa man anamu, siapa aku siapa? Akal jawab mudah. Anta rabbi wa ana abduka. Engkaulah Tuhanku, aku ni hamba bagimu.
Itu. Sebab tu dalam Quran ni banyak Allah Ta'ala suruh kita ni guna akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun, afala tubsirun. Itu semuanya menjurus kepada akal. Mu tak erti ke, mu tak tengok ke, mu tak fikir, mu tak lihat ke. Kenapa? Kerana akal ni nikmat paling besar. Cuba tengok, orang yang ada akal dengan orang yang tidak ada akal, sama-sama orang, tapi beza tak? Orang ada akal dengan orang yang tidak ada akal, sama-sama orang tak? Orang tak panggil orang gila terlembu, tetap juga dia orang. Tapi sama tak level? Sama level tak? Tak sama. Orang ni gila. Orang ni orang gila. Makan tak tahu ke mana dia telanjang bogel, rambut keras belah gapo dak tu ni. Macam-macam. Itu. Banyak selisih tu, orang kata orang selisih mana? Banyak orang panggil perbezaan. Itu. Antara orang gila, ini orang yang tidak ada akal dengan orang yang Allah Taala bagi akal. Maka sebab tu wajib kita kena mensyukuri nikmat akal kita ni dengan belajar ilmu dan mengetahui bagaimana cara akal kita ni nak berfikir. Itu dalam agama ni ajar cara nak memikir dengan betul tu ajar. Iaitu kalau kita mengaji dalam ilmu akidah dia panggil hukum akal. Hukum akal. Hingga kata Imamul Haramain, "Faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin." Siapa yang tidak mengetahui hukum akal yang tiga, mesti, tentu tidak, boleh jadi. Itu dia panggil keputusan yang dikeluarkan oleh akal. Orang tu tak erti akal dia nak memikir lagu tu. Fahuwa laisa bi'aqilin. Orang ni tak ada akal. Tak ada akal pada makna gila. Tapi bahayanya gila tak nampak gila. Ni bahaya. Nak banding gila nampak gila dengan orang gila tak nampak gila ni mana bahaya? Bahaya gila tak nampak gila. Orang gila hak nampak gila sebenarnya jauh lagi kita tahu dah. Gila tu yang duk main. Lanya bogel begitu tu orang betul kata ni. Tapi gila tak nampak gila ni susah. Dia pakai kok, dia pakai necktie, dia pakai sokok juga. Tapi gila tu. Kata ni, silap-silap bulannya kenapa dia tak ada pasal-pasal kata ni. Orang panggil psycho kau apa kata ni. Gila tak nampak gila. Ini bahaya. Begitu dalam agama ni pun orang yang tak reti hukum akal, orang panggil gila tak nampak gila. Ni bahaya, mudarat besar pada agama dia. Maka akal tu dibantu dengan ilmu dan dibantu oleh malaikat mulhim, malaikat yang memberi ilham. Ilham ni makna dibisik khatir, lintasan kebaikan. Kita orang Melayu ni kalau ilham ni umum. Nak merapak tu ilham lagi. Gi merapak bang. Fikir lu. Mari ilham. Ilham abahmu ilham. Ilham tu daripada malaikat mulhim. Itu bang ilham. Malaikat yang bernama mulhim ni dia membisikkan kebaikan kepada hamba. Maka ilmu yang hamba duk ngaji tu menolongi akal hamba untuk berfikir. Akal ni lah yang menjuruskan orang panggil gerak tindak tanduk, orang panggil anggota tubuh badan. Tu hak kebaikan tu, bisikan kebaikan daripada malaikat mulhim tu dipanggil ilham. Bisikan yang dibisik oleh syaitan dipanggil was-was. Tapi kita orang Melayu ni ilham tu umum doa dah ni. Tu. Baik. Satu lagi makhluk yang besar Allah Ta'ala buat dalam diri kita manusia, dan dialah makhluk yang paling jahat daripada segala makhluk hak paling jahat. Kalau tanding hak mana, hak hamlah, hak tolo, hak jahat, hak samsing, makhluk ni lah hak paling samsing sekali. Tak ada makhluk lain lagi. Hak Allah Ta'ala buat paling jahat, paling samsing, paling tolo, paling bengang. Itu. Gapo nama makhluk tu? Nafsu. Itu. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu tu sangat bersegera menyuruh tuannya dengan kejahatan. Nafsu manusia lah yang paling jahat. Nafsu manusia paling jahat. Bila Allah Ta'ala buat nafsu, Tuhan panggil malaikat suruh heret nafsu. Nafsu tak rasa mengadap. Mengadap apa? Siapa dia? Bila dah heret dah, Tuhan tanya, siapa mu, siapa aku? Man anta wa man ana? Dia jawab, anta wa ana. Mumu aku kata. Maknanya apa?
Anta ilahun ilah wa ana ilahun. Aidan. Mung Tuhan, aku pun Tuhan juga. Itu. Sebab tu nafsu manusia ni nafsu makhluk paling jahat. Tak betul kalau orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Biasa dengar orang cakap gitu kat sini. Ambo cukup anti orang cakap gitu kat sini. Sebab apa? Salah fakta. Dia kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Tak betul tu. Kena ubah statement tu mari mana tak tahu. Dalam hadis pun tak sebut. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Cuba tengok. Siapa sebaik-baik jin? Jin mana hak terbaik? Jin yang bersahabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin yang belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita satu-satunya nabi yang dilebihkan oleh Allah Taala, tak serupa dengan nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain tu hanya diutus untuk manusia. Tu pun bukan semua manusia. Manusia tu tertentu, orang negeri dia, orang kampung dia, keluarga kerabat dia, bangsa dia, tu je. Nabi Muhammad dah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utuskan engkau hai Nabi Muhammad SAW melainkan untuk seluruh manusia. Melayu ke Cina, ke Arab, ke India, ke Keling, Sia, Boya mana, semuanya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Baki lagi hak ngocak, orang panggil ummatul ijabah, umat yang telah menyahut seruan Nabi SAW. Hak belum ngucap kalimah syahadat, orang panggil ummatul dakwah, umat yang wajib atas kita ummatul ijabah ni ajak, seru, itu. Bukan paksa. Nah, je lain. Dakwah dengan paksa tu dia beza. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Nabi ketika mana rasa nak paksa, pernah Nabi rasa nak paksa. Biar semua manusia ni pakat berimeh belaka. Tuhan turun ayat. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau sya'a rabbuka, kalaulah menghendaki oleh Tuhan engkau, kalau Tuhan munna, gitu. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Pasti mudah, senang bagi Allah untuk buat semua manusia ni. Tak tinggal walau seekor, walau seorang pun. Mukmin, beriman, Islam, Muslim belaka. Mudah bagi Allah. Tak perlu kita nak pergi berdakwah saya. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat semua masjid. Tak ada gereja, tak ada kuil, tak ada terketik, tak ada toko, tak ada. Kalau Tuhan nak. Bila kita buka mata celak tengok, realitinya begitu tak? Begitu tak? Semua mukmin, Islam belaka semua. Semua masjid, tak ada gereja, tak ada toko. Dah. Ada masjid, ada toko, ada gereja, ada ketik. Semua Islam belaka ke? Dah. Ada agama-agama lain. Bahkan Islam dah tersesat mana ni. Itu tengok. Artinya Tuhan sendiri tidak nak semua mukmin belaka. Takut ada kejut nak tu ni. Tuhan tak nak. Kalau kening tu jamlah tak belajar ilmu tauhid. Tak belajar ilmu akidah. Fardu ain tu belajar tu. Tuhan tak nak semua mukmin belaka. Ya, Tuhan tak nak. Tapi Tuhan suruh semua mukmin belaka. Itu lain. Suruh dengan kehendak tu beza. Itu jalanan kita orang ahli sunnah wal jamaah. Tak sama dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, tiap-tiap yang Tuhan suruh, itulah yang Tuhan kehendak. Dia kata suruh dengan iradat Allah tu sama. Itu Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang yang i'tikad lagu tu, dia Mu'tazilah. Walaupun dia tidak mengaku Mu'tazilah, walau dia tidak isi borang. Memang tak ada lah pejabat Mu'tazilah sini. Borang Mu'tazilah tu tak ada. Yakadatil jahilu antakuna kufran. Dekat oleh jahil itu dengan kekufuran seperti mata hitam dan mata putih. Jauh tak mata hitam dan putih ada. Mata hitam sini, mata putih duduk sekilometer ada. Tak. Sebelah mata hitam putih, sebelah putih hitam lalu dah. Dekat jahil dengan kufur tu serupa dengan mata hitam mata putih. Itu bahaya. Jadi kita orang ahli sunnah jamaah pergi lagu mana? Tiap-tiap yang Tuhan suruh belum tentu hak Tuhan kehendak. Tuhan suruh Fir'aun Islam, suruh. Tapi Tuhan kehendak tak Fir'aun tu Islam? Tidak.
azali lagi Tuhan, tentu Fir'aun tu mati kafir. Fir'aun tidak beriman. Tapi Tuhan suruh nak Fir'aun beriman. Suruh. Hatta dua Nabi, orang Isa belakang dia degil berdoa dua nak ke. Nah, tu. Tapi beriman tak? Tak. Tuhan tahu bila lagi Fir'aun tu mati kafir, tak beriman dengan Allah. Sedia kala lagi. Bukan nanti Fir'aun mati tu baru Tuhan, tak ada arah lah, aku kafir lah juga Fir'aun. Dah. Sedia kala lagi. Lepas tu apa Tuhan buat kata tu? Itu orang panggil perbuatan Allah penuh dengan hikmat kebijaksanaan. Yang kadangnya kita boleh mengerti, kadangnya kita tidak dapat mengerti apa hikmat Allah Ta'ala buat dalam setiap perbuatan Allah. Ni setiap perbuatan Allah. Tak ada satu pun yang berlaku atas muka dunia ni, dalam semesta ni, tidak perbuatan Allah. Semuanya perbuatan bagi Allah. Itu lagu tu. Jadi, apa tadi? Hamba ni tak boleh kalau tazkirah, sebab tu hamba ngajar-ngajar kena baca kitab Tak boleh. Tu lopak satu. Cik Fadil tu tanya tajuk. Kita tak aja beri tajuk. Ni orang beri tajuk kita. Tajuk gapo nak kecek? Ikut tubik mulut je kita ni. Tu bahaya sikit. Jadi tak tahu nak full stop mana. Jadi tak ada. Kembali kepada nafsu tak ada. Kembali kepada nafsu. Jadi kalau orang kata sebaik-baik jin jahat-jahat manusia tu tak betul, tak tepat. Kerana jin hak paling baik, jin hak sahabat Nabi. Dalam Quran tu cerita kan. Satu surah, suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bahkan ada kitab musnad jin. Mana? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jin. Tu. Kita tu biasa Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi. Ada musnad jin. Sahabat Nabi ni, sahabat Nabi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku buat jin manusia melainkan untuk ibadat pada Allah. Itu. Tiba-tibanya sebaik-baik jin, siapa? Sahabat Nabi. Sejahat-jahat manusia. Siapa sejahat-jahat manusia? Siapa sejahat-jahat manusia? Berat. Jahat kali. Berapa berat tu jahat? Kerananya tak ada lah manusia orang panggil mengaku Tuhan lain daripada Fir'aun, Namrud, hak jenis lagu ni. Hak jenis ni lagu ni. Mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan tu. Ini orang panggil sejahat-jahat nafsu manusia. Tadi man anta wa man ana? Anta wa ana. Mu Tuhan aku Tuhan juga. Tu lagu tu. Tu nafsu jahat manusia. Sejahat-jahat jin siapa pula sejahat-jahat jin? Iblis. Iblis tu sejahat-jahat jin. Mana? Usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala cerita biodata iblis ni siapa, asasilah keturunan. Bila Tuhan suruh hormat pada Tok Adam, semua para malaikat hormat pada Tok Adam, malaikat iblis. Lalu Allah Ta'ala cerita kana minal jinni, adalah iblis ni daripada bangsa jin. Tu bukan malaikat dia, bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, telah bermaksiat, fasik makna khuruju an ta'atillah, keluar tidak mentaati perintah Allah. Itu dia panggil fasik. Bermaksiat dia dengan perintah Allah, tidak taat dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sejahat-jahat jin, iblis. Bahkan sebelum daripada jadi sejahat-jahat jin ni, iblis ni lah sesoleh-soleh jin. Itu. Tu. Kerana jin semuanya pakat jahat belaka. Hanya iblis saja hak jenis semaya, hak jenis ibadat. Dia semaya daripada bumi ni sampai naik langit. Tu. Langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Tu. Yang boleh buka dalam kitab tafsir Baydawi, tafsir Khazin tu cerita belaka. Cerita-cerita apa tentang asal usul cerita iblis tadi tu. Tu tengok. Ada tak tu imam mana-mana di ni masjid negeri ke atau masjid haram hak semaya daripada bumi sampai ke langit? Ada? Tak je dengar lagi lah setakat ni tu ni. Orang mari kita tu imam Abdul Rahman sudah tak ada dah naik langit dah ni. Naik maqam, naik martabat dah. Tak ada lagi. Ni. Iblis hebat. Semaya di bumi sampai ke langit. Siapa boleh jadi apa? Tok guru malaikat. Jabril tu khadir dia. Bibi kitab dia lah kalau kita kata nak pergi mengajar mana-mana, iblis nak pergi mengajar. Tapi oleh kerana takabus takabus ya. Aba wastakbara tu. Itu.
Tapi tetaplah iblis ni mengaku Allah tu Tuhan. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mu buat aku daripada api, sedangkan tu Adam daripada tanah. Jadi iblis ni mengakui Allah tu Khaliq, sang pencipta, dan diri dia tu ialah makhluk, yakni yang dicipta oleh Allah Taala. Itu sejahat-jahat jin. Lawan dengan sejahat-jahat manusia dia. Ada tak? Perang. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Tu. Iblis ngah pun ngiling pala gila menatang perang. Berani sungguh. Aku tak berani cakap lagu ni. Tu tengok. Ini nafsu manusia. Jadi tak betul lah tu. Statement kata sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, kena ubah. Hak betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Mana tu? Orang tengok lah. Ni bulan Ramadan kan. Nabi sebut apa? Idza jaa Ramadana. Apabila datang oleh bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu syurga. Apa buka pintu syurga kita pun tak nampak pintu syurga duk mana, buka ke mana dah ni. Arti buka pintu syurga ni dengan mana? Tuhan nak kita ni masuk syurga semudah-mudahnya. Gitu. Wa amal gapo apa boleh masuk tu. Ya betul ikhlas. Man shoma ramadana imanan wahtisaban. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Ya betul iman wahtisaban. Iman makna percaya, beriman, serta mengira-ngira pahala daripada Allah Ta'ala, mengharap-harap ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Itu nak bagi kita dak lah. Buat amal ibadat nak bertanding pula. Tu tak lengkap tu. Kurang sunnah sikit. Kami yang paling menyunnah. Gitu pula. Tu lapar sikit. Kita 20 ni bau ia. Alalah. Habis. Orang panggil ibadat tapi berdaki batinnya dengan maksiat. Habis juga. Tak payah. Kita mengaji, kita kita buat amal ibadat pada Allah. Tu. Kita mengaji ni bukan nak buat bala. Ibadat ni bukan untuk bertanding bersohu. Saya sedekah banyak ni. Awak apa benda? Sedekah ni kalau dengan sebutir tamat, kalau ikhlas jadi dah perisai. Junnah anin nar, sebagai perisai menegah daripada kena api neraka. Kalau ikhlas. Tapi kalau tak ikhlas, sedekah lah 80 bilion kali pun, tak jadi apa. Haba'an mansura, debu berterbangan. Itu ikhlas tu paling susah. Jadi apa tadi? Lari ke mana tahu, masuk situ, masuk sini. Rata-rata riti kat sini. Sebaik-baik jin kat sini. Ya betulnya sebaik-baik jin, sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Kenapa tengok bulan Ramadan tadi? Buka pintu kebaikan, malah lagi nak amal. Malah lagi. Tunggu nanti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nanti 10 hari. 10 hari Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri, Nabi suruh kita cari Lailatul Qadar. Ya pergi cari bukan cari ibadat ke apa dak. Duduk tengok pokok sujud bila dak tu ni. Tu pula. Bukan nak ibadat dak. Itu perangai orang kita ni. Padahal Nabi kata futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu syurga. Artinya apa? Naknya hamba ni masuk syurga dengan mudah. Wa ghulliqat abwabul nar, abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Apa? Diperpayahkan kita untuk berbuat maksiat. Kita puasa ke? Letih. Orang kata mari mak ngopak. Malah aku puasa. Tak cakap nak ngopak apa pula puasa-puasa. Ni tu. Kalau tak puasa ke mana? Mari mak ngopak. Sedap kok gigi. Kedai kopi. Bawa duk ngopak. Ada ni. Bersembuh tak gigi atas muka gulawan. Duk ngopak. Tapi kalau puasa letih. Aku dah ngopak baik dia, aku duk berzikir. Baik tidur terus. Naumusain ibadah, tidur orang puasa tu ibadah, duk ngopak boleh dosa pula. Itu. Tu tutup maknanya diperpayahkan kita untuk berbuat maksiat. Itu. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Itu kan dalam hadis sebut lagu tu. Dikuci rapak segala syaitan, dibelenggu, digari, dije segala syaitan. Tapi masalahnya syaitan digari, syaitan dijel,
kita tu tetap jahat lagi nasi ni, pelik sungguh. Nah, mana je dia kata. Artinya jahat kita tu bukan 100% kerana syaitan, bukan. Nah, selama kena hidup menyalah ke syaitan, syaitan lah ni, menyalah syaitan sama dia. Ke syaitan lah ni aku. Dia buat maksiat yang malah ke syaitan. Dia tu hak bodoh. Tuhan raya ada. Inna syaitana lakum aduun mubina. Nanti ni, sesungguhnya syaitan bagi kamu tu musuh yang nyata. Tapi dia buat tak nyata gitu. Lepas bila dia jatuh dia menyesal, dia marah ke syaitan. Syaitan ni. Padahal hak sebenar-benar jahat tu bukan syaitan. Nah. Hak sebenar-benar jahat tu kita sendiri dah. Nah. Mana? Nabi kata a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Sebenar-benar musuh bagi kamu tu ialah nafsu mung yang ada dalam tubuh mung tu. Itu. Nafsu kita ada dalam tubuh kita. Hak tu sebenar musuh. Kan kita kan, orang maki kita itulah musuh kita. Orang mengopak kita itulah musuh kita. Orang buat jahanam ke kita itulah musuh kita. Orang tipu kita, orang lipat kita, orang buat khianat ke kita, itulah musuh kita. Itu cara kita fikir. Tak betul. Tak betul cara fikir lagu tu. Sebenarnya orang maki kita, orang caci kita, orang benci kita, itu bukan musuh kita. Itu silap hari bulan dia tu nak beri pahala pula ke kita kalau kena cara dia ni. Itu. Tapi kita tak lah kalau orang tu marah, nah. Tengok orang nak marah lalu dah. Karena nak ni ngopak jahat kena aku ni. Gitu kita. Musuh aku ni ana. Tak betul. Sebenar-benar musuh tu ialah nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Itu musuh. Musuh hak sebenar. Kerana dia lah hak sebenar-benar jahat. Syaitan ni tukar panah je. Nah, tukar panah, tukar siup. Dia nak jadi sembuh tu diri dia jugalah nak kata ni. Macam duk bomo lah. Baca ayat gapo. Kalau dia orang hak sakit tu duduk main nak kata ni. Duduk sakit situ baca sembuh lah ayat gapo apa nak kata ni. Kalau tapi orang kalau hak sakit tu yakin kata Allah Taala wi sembuh dengan asbab musabab tu bomo duk sembuh-sembuh gapo. Insya-Allah lega dia. Dia orang panggil benda ni main dengan psikologi nak kata ni. Sama. Nah, syaitan tu tukar perangai aja. Tukar bisik, tukar siup. Nah, tukar hak jahat sungguh tu kita dah. Jadi artinya bulan Ramadan ni tak ada tukar panah. Tak ada tukar perangai. Syaitan tu tak ada tukar perangai. Nah, tiba-tibanya kalau kita berbuat juga maksiat dalam hal tak ada tukar perangai, maknanya nafsu kita tu lebih syaitan daripada syaitan. Yang gitu kan? Nah tu. Lebih syaitan daripada syaitan. You kena tahu syaitan ni apa asal apa tak syaitan. Orang Indo sebut setan dak ni. Kita syaitan. Orang Kelantan tu syaitan. Syaitan. Asal daripada perkataan syatona. Syatona tu bimaknal ba'uda. Nah, syatona bimaknal ba'uda. Artinya jauh. Dengan makna tiap-tiap yang membawa jauh kita dengan Allah Ta'ala, itu dipanggil syaitan. Minal jinnati wan nas. Daripada manusia ataupun jin. Itu ia perangai syaitan tu bukan hanya daripada keturunan hak tak nampak saja. Manusia pun ada jadi syaitan. Nah, orang nak pergi masjid molek-molek kata, "Gimana mak?" Pergi sejik. Sejik tak hilang. Mari kedai kopi dulu. Ya tu. Nanti ni. Syaitan. Nah, syaitan hak daripada bagai manusia. Bukan hak tak nampak dak. Hak nampak je lah. Nabi ajar lagu mana kita ni kalau kena ke syaitan. Bila syaitan hasut kita, duk bisik kita, duduk provoke kita. Syaitan ni bila dia provoke kita, dia hasut, dia panah kita, maka Nabi ajar kitanya baca a'udzubillah, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca 3 kali, lepas tu ludah. Jangan ludah sungguh, isyarat ludah. Namun ludah sungguh atas muka sayang kita tu berat, tu bergocoh anak. Nah. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu 3 kali. Atau mana mutuh tu aku? Temu ni setan kata. Aku nak pergi sejik ajak kedai kopi. Nah, ini bahasa nak pergi jauh orang daripada Tuhan semua. Itu orang panggil syaitan. Nah, jadi sebab tu kalau nafsu kita tu dalam bulan Ramadan malah lagi baca Quran, malah lagi zikrullah,
Malah lagi nak buat amal-amal kebaikan untuk bekal akhirat. Kita nak buat amal kebaikan untuk bekal akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita beramal, bercocok tanam, menuai berapa semua untuk kita dapat hasilnya di akhirat. Bukan semaya bayar puasa ni untuk dunia, dah untuk akhirat tu. Sini. Antu. Kita buat gapo di dunia ni untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nah, jadi bila untuk akhirat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah olehmu. Tuhan kata. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekalan tu ialah takwa Allah. Dan Tuhan kata tadi ke? Apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku fardukan juga puasa ni kepada umat-umat manusia sebelum daripada kamu, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun. Itu la'alla ni asalnya orang panggil taraji, mudah-mudahan, harap-harapan. Tapi kalau mari daripada pihak Allah Taala, la'alla tu bukan li taraji, tapi li tahaqqukil waqi'i. Itu orang mengaji ibarah. Li tahaqqukil waqi'i apa? Bukan mudah-mudahan bertakwa. Pasti kamu bertakwa. Kalau mau puasa sengerti zahir batin. Bukan puasa yuk-yuk saja dah. Puasa sungguh-sungguh. Bukan puasa tahan makan minum saja. Mulut duk keji orang tengok maksiat dengan dah. Puasa habis dengan anggota 7. Puasa 7 dia panggil. Nanti ni. Puasa zahir batin dia panggil. Pasti kita tu dapat bekalan takwa Allah. Itu. Jadi mudah-mudahan. Boleh dah ni? Satu berapa ni? Beriti ni. 150. 150 dah ni? Kau belum lagi? Belum lagi. Jatuh 150 dah. Saya dah tengok jatuh mana je ni. Boleh lagi lah. Boleh lagi tak apa, kita gohok lagi. Kita gohik lagi. Nah, jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekal olehmu nak balik akhirat kelak ni, jauh je perjalanan, sebaik-baik bekal tu ialah takwa. Bukan bekal dengan pakat, bukan bekal dengan duit, dengan harta, dengan wang ringgit. Bukan. Tapi hak ni lah manusia duk nampak. Ujian besar manusia ialah dunia. Dunia ni. Nafsu, ujian besar nafsu kita manusia ni ialah dunia. Hak manusia duk bimbang apa? Baru-baru ni keduk gaya logo siapa tu. Tuan Guru Haji Rozaini tu dituduh sembah siapa? Astaghfirullahalazim. Ni. Bimbang, takut syirik tu. Nabi kata inni lastu akhsha alaikum wa an tusyriku. Sesungguhnya aku tu tidak bimbang berlaku syirik di atas umatku. Kenapa Nabi tidak bimbang? Karena Nabi tahu ada ulama yang akan mengajar akidah tauhid yang sebenar. Kalau kita belajar sungguh, kita tidak akan mensyirikkan Allah. Kita makan ubat Panado, kita tak akan syirik kerana kita i'tikad Allah yang menyembuh, bukan ubat. Kita makan nasi, kita tak i'tikad nasi yang mengenyang, Allah yang memberi kenyang. Tak akan syirik. Tapi kalau kita tak ngaji tauhid, jangan ke logo siapa, makan nasi pun syirik, makan ubat pun syirik. Maka demai-demai paklah ubat Panado, ubat ni jadi sungguh, ubat ni yang menyembuhkan saya. Sama dengan acong lelong ceng pantang long, sama. Bego ke? Cuma nama di IC je Ahmad, Zaid, Khalid, Abdullah, Zainab. Tu nama di IC. Ini akidah. Pagapo hak Nabi bimbang? Walakinni akhsha alaikumud dunya an tatanafasuha. Tetapi yang paling aku bimbangnya ialah dunia ni apabila kamu dapat, habismu belombong dengan dunia. Tak ada. Lupa bekal akhirat. Lupa dah. Semua benda buat kerja dunia. Agama pun dunia. Kecek agama pun dunia. Seru orang agama pun kerana dunia. Dunia kerana dunia tak ada hal lagi. Hak paling hinanya agama kerana dunia ni. Habis. Gelap perut dah manusia ni dengan dunia. Akhirnya tak berbekal, tak buat bekal dengan akhirat. Jadi tujuan kita buat amal ibadat, tujuan kita duduk masuk di madrasah Ramadan ni boleh dipanggil madrasah Ramadaniyah. Apa? Madrasah tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nafsi, mujahadatul qalbi. Madrasah untuk terbiah rohani kita, untuk membersihkan jiwa kita, untuk benar-benar kita mencapai maqam taqwa Allah. Benar-benar kita tu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah.
Nah, orang yang muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Balasan yang baik itu hanya untuk orang yang muttaqin. Apa? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Itu makna takwa. Kita duduk galik dengar semua khutbah Jumaat ni. Ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sejak dia budak sampai tua, duduk dengar tu khatib duduk besar tak boleh nak ubah kerana rukun khutbah. Tak boleh kita pergi cuit ubah tu imam tak. Tu imam. Dah lah tu ittaqullah. Saya jak budak sampai tua ni dengar ni. Macam kita bodoh sangat, tak boleh. Kalau tak pesan benda tu, tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Penting. Artinya bila rukun ni penting. Nah, ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Perkara nak jadi sah sesuatu kena ada dia, itu dipanggil rukun. Kenapa pesan takwa Allah ni rukun? Apa takwa Allah tu? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Itu orang panggil takwa Allah. Apa maknanya? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegak. Oh, mudah. Mudah ringan cakap. Tak sampai 2 minit, tak apa 1 minit tak apa. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegak. Oh, mudah. Mudah cakap. Lidah tu mudah, senang kerana tidak bertulang. Hak beratnya nak buat, nak laksana, nak tatbik. Oh, tu berat. Cakap ni memang mudah. Wih, apa je kalau jenis orang Puan-puan juga, bui apa je, 3 je boleh kecek lagi. Nah, atas demo nak berapa je, dia ni. Kecek ni mudah, gerung. Ada lagi masa, kita tambah kau ni pula. Kau nak kau tu pula, kau nak kau ni pula. Pakak Amerika, Rusia mana boleh. Kecek tu mudah nak nasihat orang. Tapi diri sendiri nak buat tu sangat susah. Hamba pernah orang jemput mengajar tajuk sabar, 3 je. 3 je tajuk sabar. Sabar saja tu boleh syarah 3 je. 3 jam. Ceramah tajuk sabar. As-sabru kasibri innallaha ma'as-sabir. Habis sok tu isyarat apa tu. Boleh syarah 3 je. Tapi saat Tuhan uji kita untuk sabar tak mampu ditul. Tak mampu. Orang depan tak naik palam nat. Tahu dah touch enggu tak ada. Apa tak topak selal. Marah. Tengok. Tadi duduk ceramah bak sahabat 3 je, gedung gedang ceramah lah tu ni. Oh, hebat lah. Tapi saat tu uji kita untuk sahabat dah apa dah. Siapa turun tikak. Lambat apa marah ke penjaga tu. Macam ni. Sabar ustaz. Ya kenal ustaz. Malu kita tak apa ni macam. Itulah kita manusia ni, mudah je cakap. Cakap tu yang mudah. Tapi nak buat amal tu dah yang susah. Jadi Tuhan tu nak tengok kita amal ke tak amal. Mengaji banyak mana, ceramah banyak mana, mengajar banyak mana. Tapi hak kita beramal tu lah hak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang amal, yang kita beramal tu pula yang mana yang ikhlas. Itu. Annasu halaku, manusia tu binasa semuanya illal alimun, mereka yang alim. Wal alimuna halaku, orang alim ada ilmu tu binasa juga illal amilun, mereka beramal. Orang beramal tu Nabi kata wal amiluna halaku, orang beramal pun binasa juga illal mukhlisun, melainkan yang ikhlas dalam amal dia. Artinya kita sama-sama usaha, mudah-mudahan kita semua mencapai maqam taqwallah dan ikhlas dalam setiap amal kebajikan yang kita buat di dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Itu saja saya rasa cukuplah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sedikit benda saya nak berkongsi dengan para hadirin semua. Untuk pengetahuan, kami ni di Sungai Buloh, Bandar Baru Sungai Buloh ada sebuah pondok. Pondok kami itu kebanyakannya asnah lah. Ada dalam 30 orang pelajar. Yang mana kita ni tidak letak yuran sedikit pun untuk belajar kita.
Jadi masalah yang berlakunya ialah kita ni tengah beli tanah untuk buat bangunan yang baru. Kerana situ sepi, permintaan ramai, jadi tak muat nak kita duk sewa ni. Jadi tanah pondok kita tu harga 1 juta. Pendek ceritanya ginilah. Telah kita bayar dah 900 ribu lebih. Yang ni sebabnya tinggal 398 ribu. Jadi kita buka untuk wakaf RM30 sekaki. Itu untuk satu kaki tanah. Kalau sekali dengan masjid RM50. Kalau sekali dengan asrama pelajar RM50. Sekali dengan masjid RM100. Jadi hamba minta supaya hak mana nak dengar hari ni boleh war-war ke. Dan ada saya siap ke tu pamphlet tu lah. Nak saya tinggal sini lah. Mudah-mudahannya ada mana-mana nak berwakaf. Sebab kita kena selesai ke sebelum bulan 8 ni. Sepatutnya agreement tu ya batal dah bulan 12. Tapi oleh kerana saya kata ginilah dating tu tanah tu kata. Kalau dating batal agreement ni, dating boleh ambil 98 ribu je. 300 ribu tu kena hantar balik ke pihak pondok. Dan 98 ribu tu ingat, itu bukan duit pondok, duit orang ramai wakaf. RM30, RM50, RM100 tadi. Jadi dia pun seminggu senyap, akhirnya dia pun setujulah kata. Kita sambung lah, tak sanggup saya dah ni. Sambung 8 bulan lagi. Jadi ini ada peluang lagi, baki lagi ada RM398,000. Jadi mudah-mudahan para hadirin semua boleh war-warkan, siapa-siapa yang nak berwakaf boleh ke bank pun boleh, ke pondok pun boleh, untuk berwakaf tanah pondok kita ni, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.